Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kelas Ulumul Quran tingkatan 3 insya-Allah. Tajuk berkaitan dengan surah, tertib surah, bilangan ayat dan huruf insya-Allah. Tajuk pertama berkaitan dengan surah Al-Quran. Kita lihat dari segi ta'arif. Yang pertama, dari segi bahasa Arab, suratun bermakna al-manzilah, bermakna satu tingkatan, satu kumpulan. Dari segi istilah syarak, surah ialah satu himpunan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berasingan daripada himpunan ayat-ayat yang lain, serta mempunyai pembuka dengan basmalah, kecuali suratul Taubah atau nama lainnya Bara'ah, dan ada penutup sekurang-kurangnya 3 ayat di dalamnya. Dari ta'arif ini dapatlah kita fahami bahawa surah adalah satu kisah, satu cerita yang terpisah antara kisah-kisah yang lain. Contohnya suratul Baqarah terhimpun kisah yang ada dan tidak termasuk dalam kumpulan yang lain. Surah Ali Imran dan surah-surah yang lain mempunyai himpunan-himpunan kisah, himpunan-himpunan hukum dan sebagainya dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Dan himpunan ayat ini telah ditetapkan oleh Allah, serta ayat ini mempunyai pemulanya iaitu basmalah sebagai pemisah antara satu surah dengan surah yang lain, kecuali pada surah Taubah yang tidak ada basmalah. Dan sekurang-kurangnya satu surah itu mempunyai 3 ayat. Dan surah yang terpendek dalam Al-Quran ialah suratul Asr dan suratul Kautsar. Ada 2 surah ini, surah yang mempunyai 3 ayat sahaja. Itu adalah pengertian tentang surah. Kita lihat yang kedua, penamaan surah Al-Quran. Siapakah yang menamakan surah-surah ini? Ya, penamaan surah ini menurut mazhab ulama salaf, iaitu dari 1 Hijrah hingga 300 Hijrah. Ulama yang ada pada di bawah 300 tahun Hijrah ke bawah itu dinamakan sebagai ulama salaf, manakala yang lahir, yang hidup pada tahun 300 ke atas dinama ulama khalaf. Ya, menurut mazhab ulama salaf dan khalaf, kesemua nama-nama surah Al-Quran itu tauqifi. Makna tauqifi ialah susunannya telah ditetapkan, yang diperintahkan, diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namanya telah dipilih oleh Allah lah maksudnya. Contohnya suratul Baqarah, terdapat cerita tentang lembu betina di dalamnya. Surah Ali Imran, Ali bermakna keluarga, Imran adalah Imran. Cerita tentang keluarga Imran. Siapa keluarga Imran ini? Keluarga Imran ialah bapa kepada Maryam. Anak kepada Maryam ialah Nabi Allah Isa alaihi salam. Suratul Nisa, surah perempuan, terdapat kisah tentang wanita. Siapa yang memilih nama surah-surah itu? Allah Subhanahu wa taala telah memberi nama-nama tersebut. Contoh, ada surah yang tidak ada perkataannya di dalam surah tersebut. Contohnya suratul Fatihah. Tak ada pun dalam suratul Fatihah itu kalimah Al-Fatihah, tak ada. Contohnya juga dalam suratul Ikhlas,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad sehingga akhir ayat tak ada pun perkataan al-ikhlas, tapi nama itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan sebagai tauqifi. Baik, mereka berkata bahawa susunan surah yang terdapat di zaman Nabi SAW adalah tersusun seperti yang terdapat pada zaman ini, sebagaimana yang dikhabarkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maknanya ulama-ulama sepakat, salaf dan khalaf mengatakan apa yang ada pada zaman Rasul ada sama dengan apa yang ada pada zaman kita pada hari ini, ya. Jadi surah yang adanya tak ada berbeza dengan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian mengikut Ibnu Hassar ataupun Al-Muhasar, daripada Ibnu Hassar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Da'u hadhihi al-ayah fi mawdi'in kadza wa kadza." Maksudnya, letakkan olehmu ayat ini di tempat ini. Maksudnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat supaya menyusun ayat, susunan ayat itu mengikut tempat yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan ketentuan daripada Jibril alaihissalam telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat untuk meletakkan ayat demi ayat mengikut tempat yang telah ditetapkan, ya. Baik, untuk lebih memahaminya mari kita lihat ada huraian, ya, tentang perkara ini. Dalam satu riwayat sanad daripada Ibnu Wahab dari Sulaiman bin Bilal, dia berkata, aku mendengar Rabi'ah ditanya, kenapa Al-Baqarah dan surah Ali Imran didahulukan, padahal ada 80 ayat lebih surah Makkiyah yang diturunkan sebelumnya, dan keduanya baru diturunkan di Madinah. Al-Baqarah dan Ali Imran diturunkan di Madinah, kenapa duduk di awal? Maka Rabi'ah menjawab, kedua-duanya sudah didahulukan ketika Al-Quran disusun, iaitu dikumpulkan, sesuai ilmu Allah yang menyusunkannya, mengumpulkannya. Itu jawapan daripada Rabi'ah. Maksudnya, sebagaimana yang telah Allah tetapkan, Al-Baqarah dan Ali Imran telah termaktub awal, namun penurunannya agak dilewatkan. Setelah itu, ia berkata, ini telah ditetapkan sebelumnya dan tidak boleh ditanyakan. Rujukan boleh lihat dalam kitab Ibnu Abi Ashtah dalam Al-Masahif, kitab beliau. Manakala menurut Ibnu Hishar, yang disebutkan sebagai urutan susunan surah-surah Al-Quran, tempat letak ayat-ayatnya telah ditetapkan melalui wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Da'u hadhil ayah," letakkan ayat ini di tempat ini. Itu menunjukkan susunan urutan surah dan tempat letak ayat Al-Quran mencapai darajat yang yakin berdasarkan secara mutawatir dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah disepakati oleh para sahabat berkaitan dengan tempat letak surahnya, ayatnya, sebagaimana yang kita lihat dalam mushaf yang ada pada kita. Baik. Kita lihat perkara yang ketiga, bilangan surah dan bahagian-bahagiannya.
Bahagian surah ini dapatlah kita senaraikan ada dua pandangan ulama berkaitan dengan bilangan surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Bermula daripada suratul Fatihah sehinggalah An-Nas, ada berapakah bilangan surah? Pendapat yang pertama, dan pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, ahli majlis syura, ahli hilli wal aqdi, iaitu bilangan surah Al-Quran daripada awal sehinggalah akhir mempunyai 114 surah. Al-Quran mempunyai 114 surah. Jumhur ulama dia mengatakan 114 surah. Manakala pandangan yang kedua, Imam Mujahid rahimahullah menyatakan surah Al-Quran di dalamnya terdapat 113 surah yang meletakkan suratul Taubah ataupun nama lainnya Bara'ah bersama suratul Anfal sebagai satu surah. Surah At-Taubah ini ialah surah yang sebelumnya adalah suratul Anfal. Suratul Anfal, kalau melihat kepada susunan surah Al-Quran, mulanya suratul Fatihah, yang keduanya Al-Baqarah, yang ketiganya Ali Imran, yang keempatnya An-Nisa, yang kelimanya Al-Ma'idah, yang keenamnya Al-An'am, yang ketujuhnya Al-A'raf, yang ke-8-nya Al-Anfal, dan yang ke-9-nya surah At-Taubah. Surah Al-Anfal, suratul Anfal, sebelum surah At-Taubah, dia mempunyai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, ayat pertama. Habis surah Al-Anfal yang mempunyai 75 ayat, terus masuk dalam surah Taubah, tidak diselangi dengan basmalah. Terus bara'atum minallah ila akhiril ayat. Tak ada basmalah. Jadi Imam Mujahid menyatakan suratul Anfal dan surah At-Taubah berkongsi basmalah di awal Anfal, bermakna kedua-dua surah ini dianggap satu surah. Jadi itulah kerana Imam Mujahid mengatakan surah Al-Quran sebanyak 113 surah sahaja. Ini pandangan yang kedua. Walau bagaimanapun, kita merujuk kepada jumhur ulama, iaitu 114 surah. Untuk lebih memahami tentang kenapa berlakunya perbezaan terdapat 113 dan 114 surah dalam Al-Quran, di sini ada satu riwayat, iaitu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, beliau bertanya kepada Sayyidina Osman, kenapa engkau menggandingkan suratul Anfal dengan surah At-Taubah? Kerana surah Al-Anfal disebut sebagai surah Al-Mathani. Surah Al-Mathani. Dan surah At-Taubah adalah surah Al-Mi'in, surah yang menghampiri 100. Tanpa menulis basmalah di antara keduanya. Dan engkau meletakkan surah tersebut di dalam golongan 7 surah yang panjang. Tanya Ibn Abbas kepada Sayyidina Osman. Maka Sayyidina Osman menjawab, surah-surah yang memiliki jumlah ayat yang panjang telah turun kepada Rasulullah SAW. Ketika ada beberapa ayat turun, beliau memanggil sebahagian orang yang boleh menulis, lalu berkata, ya Nabi, sabdanya, letakkan ayat ini di surah yang di dalamnya ada ini dan itu. Al-Anfal adalah surah pertama yang turun di Madinah. Dan surah At-Taubah termasuk dalam Al-Quran yang diturunkan ayatnya terakhir turun.
Kisahnya mirip seperti kisah Al-Anfal, sehingga aku mengiranya, kata Sayyidina Osman, sebagai bahagian daripada surah Al-Anfal. Setelah itu Rasulullah SAW telah wafat tanpa menjelaskan kepada kami bahawa surah At-Taubah adalah sebahagian daripada Al-Anfal. Kerana itulah aku menggandingkan di antara kedua-duanya, surah At-Taubah dan surah Al-Anfal, tanpa aku menuliskan basmalah di antara keduanya, dan aku meletakkannya dalam golongan 7 surah yang panjang-panjang. Ini dinyatakan dalam riwayat hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Hibban dan Mustadrakul Hakim. Jadi oleh kerana itulah sampai ke hari ini tidak dituliskan basmalah pada suratul Taubah, kerana suratul Anfal pada basmalah yang pertama, suratul Anfal yang ada di permulaan surat Al-Anfal, ya, digabungkan dengan surat Taubah menjadi satu surah. Itu catatan yang telah dinyatakan dalam riwayat-riwayat yang dinyatakan tadi. Baik, bermakna terdapat dua pandangan ulama tentang bilangan surah dalam Al-Quran. Namun seperti mana yang tadi dinyatakan, jumhur ulama kita memegang 114 surah. Baik, kita pergi perkara yang seterusnya, iaitu pembahagian surah. Dalam 114 surah ini terdapat 4 nama bagi surah, 4 bahagian. Ya, surah-surah Al-Quran terbagi kepada 4 bahagian. Pembahagian surah pula disebut dalam sebuah hadis yang marfu'. Hadis marfu' bermakna yang sampai kepada Rasulullah SAW. Periwayatan yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi rahimahullah, menerusi sanadnya sehingga kepada Qatadah radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan daripada Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW telah bersabda, an Wasilah bin Al-Asqa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utitu makan at-taurah as-sab'a wa utitu makan az-zaburil ma'in atau mi'in wa utitu makan al-injilil mathani wa fuddiltu bil mufassal Ahmad. Maksudnya, aku telah dianugerahkan 7 surah At-Tiwal, menepati kitab Taurat. Al-Mi'in atau Ma'in menepati kitab Injil, serupa dengan Injil. Dan Al-Mathani menepati mirip seperti kitab Zabur. Dan aku telah diberi kelebihan dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Mufassal yang pendek-pendek. Maksud hadis ini, Nabi SAW telah membahagikan ayat-ayat Al-Quran yang panjangnya, namanya At-Tiwal. Selepas panjang itu, ayat surah-surah yang panjang, ada 7 surah yang panjang, yang sama macam mirip seperti kitab Taurat. Kemudian bahagian keduanya, Al-Mi'in. Mi'in ni berambil daripada ma'ah, mi'ah, ya, menyerupai Injil. Al-Mathani menyerupai kitab Zabur,
dan Nabi mempunyai kelebihan Al-Mufassal, ayat yang pendek, surah yang pendek. Baik, kita teruskan jadual tentang bahagian-bahagian yang dinyatakan oleh Nabi SAW tadi telah diperincikan. Pertamanya At-Tiwal, mempunyai 7 surah. Iaitu Al-Baqarah ada 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, Al-Ma'idah 120 ayat, Al-An'am 165 ayat, Al-A'raf 206 ayat. Manakala yang ketujuh ialah Al-Anfal, mempunyai 75 ayat, serta Al-Bara'ah yang jika digabungkan tadi 129 ayat. Ya, ada 7 surah, ataupun ada pandangan para ulama mengatakan 7 itu, yang keduanya ialah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan terus kepada surah Yunus yang ketujuh. Bahagian kedua, Al-Mi'in. Maksudnya ialah ayatnya berjumlah lebih daripada 100 atau hampir kepada 100, iaitu daripada awal surah Hud hinggalah akhir surah As-Sajdah, mempunyai 22 ayat, 22 surah. Yang ketiga, Suratul Masani. Bahagian ketiga, Suratul Masani. Al-Masani bermakna surah yang selalu diulang-ulang. Al-Masani, ya, yang selalu diulang-ulang bacanya, sering diulang-ulang. Al-Masani. Al-Masani ialah surah-surah yang menyusuli Al-Mi'in, 100, lebih kurang 100. Ayat-ayatnya mengandungi kurang daripada 100. Ya, Al-Masani dia bawah 100. Ada kalanya keseluruhan Al-Quran itu dipanggil Al-Masani, seperti dalam firman Allah, Kitaban mutasyabihan masani, Kitaban mutasyabihan masani. Az-Zumar ayat 23. Sebuah kitab yang serupa, mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Tu Al-Masani, berulang selalu, ya, manusia membacanya berulang-ulang kali, ya, kerana dia sederhana, bukan tiwal, bukan panjang, bukan ratusan, tapi puluhan, ya, puluhan. Dan firman Allah, walaqad atainaka sab'an minal mathani, Al-Hijr ayat 87. Maksudnya, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Baik, berapakah bilangannya? Surah Al-Mathani ialah daripada surah Al-Ahzab hinggalah awal surah Qaf ataupun awal surah Al-Hujurat. Terdapat 18 surah. Manakala bahagian yang keempat yang menjadi keistimewaan kepada Rasulullah SAW, iaitu suratul Mufassal, yang pendek-pendek. Ialah surah-surah yang pendek dinamakan Al-Mufassal kerana ayatnya terpisah-pisah dan diceraikan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ia juga dinamakan Al-Muhkam. Awal surahnya sama ada surah Qaf atau surah Al-Hujurat, dan diakhiri dengan suratul Nas. Dan bahagian surah Al-Mufassal ini terbagi kepada 3.
Ada mufassal panjang, mufassal pertengahan, ada mufassal pendek. Mufassal panjang daripada surah Qaf atau Hujurat sehingga surah An-Naba. Yang kedua pertengahan, mula surah An-Naba hingga Ad-Duha. Yang ketiga yang pendek, bermula dari Ad-Duha hingga surah An-Nas. Terdapat 66 surah terdapat dalam Al-Mufassal ini. Dan jadual yang disenaraikan, At-Tiwal mempunyai 7 surah, iaitu yang dinyatakan tadi, lambangnya dengan Ta, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Manakala Al-Anfal diletakkan huruf Tha sebagai Al-Mathani. Yang ke-9 At-Taubah, At-Tiwal, jika digabungkan dua Al-Anfal dan At-Taubah, jadikan dia merupakan surah yang ke-7 yang terpanjang. At-Tiwal, yang kumpulan yang pertama. Dan pandangan yang kedua juga mengatakan surah yang ke-10 surah Yunus At-Tiwal. Surah yang ke-11 Al-Mi'in, ratusan, sehinggalah kepada surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Surah Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra', Al-Kahf, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Suratul Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Al-Syu'ara, An-Naml, Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. Itu Al-Mi'in. Dan huruf Tha lambang kepada Al-Mathani yang bawah 100 daripada Al-Ahzab hinggalah kepada surah yang dinyatakan tadi, surah Qaf, surah Qaf. Pada muka surat seterusnya, boleh semak. Baik, ini semua telah disenaraikan dalam buku yang boleh tuan-tuan semak. Kita masuk kepada tajuk seterusnya berkaitan dengan tertib surah, penyusunan surah. Para ulama berselisih pendapat mengenai tertib surah-surah, susunan surah itu. Sama ada ia tauqifi, Allah Ta'ala yang tetapkan surah ini pertama Al-Baqarah, yang keduanya Ali Imran dan seterusnya telah disusun, ataupun bukan, telah ditetapkan oleh Allah. Ada 3 pandangan, 3 pendapat yang masyhur dalam perkara ini, tentang penyusunan surah-surah Al-Quran. Ada terdapat 3 pandangan. Jadi pandangan yang pertama ialah susunan Al-Quran itu tidak tauqifi. Tauqifi yang sebelum ni kita dah nyatakan, tauqifi adalah telah ditetapkan oleh Allah, oleh wahyu Allah. Jadi yang pertamanya, Al-Quran itu tidak tauqifi, susunan Al-Quran itu tidak ditetapkan oleh Allah. Ia adalah ijtihad para sahabat Rasulullah SAW sendiri, iaitu menurut Imam Ahmad yang mengatakan susunan Quran itu yang pada hari ini, sampai pada hari ini susunan begitu ialah ijtihad para sahabat. Siapa yang kata begitu? Imam Malik, Al-Qadhi Abu Bakrin dan beberapa orang
Okay. Sebagai contoh kepada susunan surah-surah adalah ijtihad para sahabat. Contohnya Mushaf Ali. Beliau telah menyusun surah-surah dalam Mushaf Ali, mushafnya sendiri, mengikut tertib turunnya ayat yang awal sehinggalah tamatnya Al-Quran. Contoh, Mushaf Ali telah meletakkan di awal-awal Mushaf Ali itu Suratul Alaq, wahyu yang pertama diturunkan. Kemudian surah yang kedua diletakkan surah Al-Muddathir. Setelah itu diletakkan surah Nun. Yang keempat diletakkan surah Al-Qalam. Yang kelima diletakkan surah Al-Muzammil. Begitulah seterusnya, habiskan dulu surah-surah yang disebut sebagai surah Makkiyah. Habis surah Makkiyah, barulah diletakkan surah Al-Madaniyah. Itu Mushaf Ali bin Abi Talib. Mushaf yang kedua, sebagai contohnya ijtihad para sahabat ini, Mushaf Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau memulakan mushaf beliau dengan surah Al-Baqarah. Setelah itu surah An-Nisa. Kemudian letaknya surah Ali Imran. Mushaf Ibnu Mas'ud yang kedua. Contoh yang ketiga, Mushaf Ubay bin Ka'ab. Beliau telah meletakkan dalam mushaf beliau, meletakkan di hadapannya surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah yang kedua, surah An-Nisa yang ketiga, dan yang keempat surah Ali Imran yang keempat. Itulah di antara contoh yang mengatakan bahawa susunan tertib surah Al-Quran bukan daripada Allah yang tetapkan, tetapi daripada ijtihad para sahabat. Terdapat perbezaannya di antara sendiri. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa susunan tertib Al-Quran itu adalah diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali suratul Anfal dan surah Al-Bara'ah, surah Taubah, surah At-Taubah. Maknanya kecuali dua surah ini, yang lain tu telah disusun oleh baginda Nabi mengikut wahyu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sehinggalah habis. Kecuali surah Anfal dan surah At-Taubah tidak ditetapkan oleh baginda Nabi SAW sebagaimana yang kita baca hadis daripada Ibnu Abbas tadi. Kerana kedua-dua surah ini dipersetujui oleh para sahabat yang menetapkannya. Pendapat ini disokong oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala anhuma. Baik, ini adalah pandangan yang kedua. Ya. Dan pandangan yang ketiga, pandangan ini ialah pandangan yang masyhur. Ya. Dan kita bacakan pandangan yang ketiga ini ialah seluruh surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran kesemuanya adalah tauqifi, iaitu telah ditetapkan oleh wahyu Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua surah mengikut susunannya daripada awal 1 hinggalah ke 114 yang sedia ada pada hari ini. Ia telah ditetapkan susunan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya wahyu daripada Allah. Sebagaimana menurut Abu Bakr bin Al-Ambari rahimahullah, Abu Ja'far An-Nuhas rahimahullah, dan lain-lain ulama lain lagi. Berkata Al-Kirmani rahimahullah, susunan surah-surah
Yang ada sekarang ialah sebagaimana yang ada di sisi Allah di Lauh Mahfuz dan sebagai simpan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril tiap-tiap tahun serta 2 kali setahun sebelum kewafatan baginda Nabi. Maknanya tasmi' Jibril alaihissalam, ya, dengan Jibril, ya, wahyu daripada Allah, tasmi'. Begitulah yang telah ditetapkan ketika pembacaan setiap tahun ataupun tahun yang terakhirnya 2 kali khatam pada tahun yang terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, inilah 3 pandangan. Pandangan yang paling tepatnya ialah pandangan yang ketiga itu, keseluruhan Al-Quran itu ialah tauqifi yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kenapa ada pandangan pertama dan kedua tu? Ya, jawab daripada para ulama, ya, pandangan pertama dan kedua tu ditolak, ya, oleh kita, walaupun ulama yang besar telah menyokongnya. Kerana contohnya pandangan pertama, Mushaf Ali mengikut tertib turunnya ayat, Mushaf Ibn Mas'ud, ada Mushaf Ubay bin Ka'ab, ya, kesemua itu mengikut minat mereka masing-masing para sahabat, ya, minat mereka susun mengikut jiwa masing-masing. Namun setelah baginda Nabi tasmi' Al-Quran kali yang terakhir sebelum kewafatan baginda Nabi, ya, setelah itu, setelah keluarnya mushaf imam yang telah diusahakan oleh Sayyidina Osman, setelah itu semua mushaf yang lain ini telah dimusnahkan, ya. Terus mereka, para sahabat itu, memegang mushaf imam yang tunggal itu sebagai rujukan utama. Itulah di antara sebab pandangan yang ketiga ini adalah pandangan yang paling masyhur. Wallahu a'lam bissawab, ya. Okey, baik. Kemudian kita lihat yang keempat, hikmah ditentukan surah-surah Al-Quran. Apakah faedahnya? Apakah hikmahnya ada surah-surah dalam Al-Quran? Ya. Hikmah yang pertama, supaya mudah untuk mempelajari dan menghafaz Al-Quranul Karim. Kalau tak adalah surah-surah ini sama semua daripada awal muka surat pertama sampai muka surat ke-604 tu, tak ada pemisah-pemisah, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran tu, sama sambung aja, susahlah untuk mengesan, mencari, menghafal, mempelajari nama-nama yang terdapat dalam Al-Quran itu, ya. Jadi bila ada surah ni mempunyai banyak faedahnya, antaranya mudah untuk kita belajar, nak pilih, dan untuk kita menghafal. Yang keduanya, membuktikan Al-Quranul Karim membicarakan banyak perkara sejajar dengan nama-nama surah tersebut. Ya, nama Al-Quran sangat banyak. Kalau nama binatang sangat banyak. Al-Fil, Al-Ankabut, ya, Al-Nahl, Al-Naml, Al-Baqarah, dan pelbagai nama lagi, ya. Nama binatang saja, ya. Dan semua binatang-binatang itu Allah nyatakan, Allah simpankan nama-nama itu sebagai contoh kepada manusia untuk mencontohi, mengambil faedah pengajaran daripada semua binatang-binatang yang dinyatakan. Yang ketiga, kandungan surah-surah Al-Quranul Karim bukan suatu yang terpisah, bahkan ianya berkait rapat di antara satu sama lain, ya. Kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir, ya, apa hubung kait dengan ayat surah sebelum, apa hubung kait dengan surah selepasnya, saling kait, berkait antara satu sama lain. Susunan itu mempunyai hubungan yang sangat akrab antara satu sama lain.
Ya. Dan yang keempat, sebagaimana bukti mukjizat Al-Quran Karim sama ada berupa surah yang pendek ataupun panjang. Ya. Ini pembagian-pembagian yang terdapat dalam Al-Quran ini menunjukkan kita, ya, ada panjang, ada pendek, ada kisah-kisah, ada sumpah, ada hukum pelbagai yang terdapat dalam surah Al-Quranul Karim itu. Baik. Ya. Dan yang kelima, kita terus kepada bahagian iaitu bilangan kalimah. Okay. Para ulama mengira bilangan perkataan kalimah Imam Abu Bakr Ahmad bin Husain rahimahullah mengira kalimah Al-Quran. Kalimah ni contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu satu, Lillahi dua, Rabbi tiga, Al-Alamin empat. Jadi dalam ayat pertama dalam surah yang pertama itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin terdapat 4 kalimah. Campur semua tu, ya. Perkataan kalimah Al-Quran 77,439 yang masyhur. Ulama yang kedua mengira Al-Fadlu bin Syadzan daripada Atha bin Yasar rahimahullah, bilangannya 77,437, ya, ada beza dua di situ. Wallahu a'lam bissawab, ya. Macam mana teknik pengiraan, ada mengatakan ambil ketulan tasbih masuk dalam bekas, kira satu demi satu, ya. Wallahu a'lam, ya. Jadi ulama menghabiskan masanya untuk melakukan perkara ini. Kemudian bilangan huruf Alhamdu, alif 1, lam 2, ha 3, mim 4, dal 5. Bilang satu-satu. Imam Abu Bakr Ahmad bin Husain rahimahullah mengira seluruh Al-Quran itu ada 320,015 huruf. Manakala pandangan kedua Abdullah bin Jubair rahimahullah daripada Imam Mujahid rahimahullah 321,000. Manakala pandangan yang ketiga Salam Abu Muhammad Al-Hamani rahimahullah 340,740 huruf, ya. Terdapat perbezaan yang sangat ketara, ada lebih 20,000 huruf, ya. Wallahu a'lam bissawab. Macam mana, bagaimana cara pengiraan yang beliau lakukan. Dan seterusnya kita nak lihat bilangan ayat. Terdapat beberapa pandangan ulama tentang bilangan ayat. Pertama, ahli Madani Al-Awwal, ya. Maknanya ahli Madinah, kota Madinah. Awal ada Madinah akhir, ya, yang kemudian, yang penduduk Madinah yang awal, penduduk Madinah yang akhir. Nanti kita tengok, ya. Ahli Madani Al-Awwal 6,214 atau 6,217. Siapa dia Ahli Madani Al-Awwal? Iaitu yang di bawah tu ada lambang bintang satu. Oleh Nafi' rahimahullah daripada dua orang gurunya, iaitu Yazid bin Al-Qa'qa' rahimahullah dan Syaibah bin Nusah rahimahullah. Ya, riwayat daripada Imam Nafi'. Manakala ahli Madinah, ahli Madani al-akhir diriwayatkan oleh Ismail bin Ja'far, diambil daripada guru Yazid bin Al-Qa'qa' rahimahullah dan Syaibah bin Nusah rahimahullah dengan perantaraan Sulaiman bin Jammaz rahimahullah. Ya, ini dari bilangan, ya. Yang ketiga, ahli Makkah, orang Mekah, Al-Makki 6,220.
ayat. Yang keempat, Ahli Syam, Syami, 6,226 ayat satu Al-Quran. Ahli Basari, Basrah, ya, iaitu 6,235 ayat satu Al-Quran. Yang keenam, Ahli Kufah, Al-Kufi, 6,236 ayat dalam satu Al-Quran. Ya. Jadi masyhur yang kita pakai, yang kita guna pakai di Malaysia ialah Ahlul Kufi, iaitu 6,236 ayat satu Al-Quran, ya. Baik, sebab berlaku perbezaan kerana Nabi SAW telah berhenti pada satu ayat yang dibacanya untuk memberitahu kepada para sahabat bahawa ayat itu tersebut ia berupa penghujung ayat. Nabi baca ayat 5 ayat, kemudian 5 ayat, 5 ayat. Ya, ada para sahabat menyangka ayat itu dah habis. Kemudian ada para sahabat mendengar pada tempat yang lain. Apabila mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW akan menyambung ayat berikutnya bagi menyempurnakan makna, tetapi sebahagian sahabat menyangka tempat Nabi berhenti itu tadi bukanlah penghujung ayat, sedangkan sebahagian yang lain menganggap sebaliknya. Ada pandang ulama kata habis takat tu, dia sambung lagi. Ada yang ia pelbagai bentuk. Dan ayat yang berikutnya tadi adalah yang ayat yang baru. Jadi berlaku perbezaan ini. Ada yang Nabi baca sampai tengah ayat, para sahabat anggap itu penamat. Jadi letaklah satu noktah ataupun habis, letaklah nombor di situ. Tapi para sahabat lain letak itu sebagai tempat berhenti sekejap, ya, wasal aula ke, jawaz ke, ataupun wasal waqaf, wasal aula ke, lambang yang ada kemudian pada hari ini. Jadi sebab itu ada berlaku perbezaan, ya, bilangan ayat pada setiap surah tu. Itulah punca kenapa berlakunya perbezaan bilangan ayat dalam setiap surah. Akhirnya berbezalah bilangan ayat itu dalam satu Al-Quran, ya. Baik, untuk kita lebih kita mendalami perkara ini, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak didik sekalian, cuba balik rumah, ambil Quran, cuba kira balik daripada surah Al-Fatihah 7 ayat, kira satu-satu, ya. 7 surah Al-Fatihah tambah dengan Al-Baqarah 286, tambah dengan surah Ali Imran 200, tambah dengan tambah semua tu, dapat tak 6,236 ayat. Itu yang boleh kita sama-sama mencari maklumat. Moga-moga kita semua lebih memahami, mendampingi Al-Quranul Karim, dan kita menjadi golongan yang pencinta Al-Quran, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.